Media yang memuliakan, ada 3 perkara dalam sidang media hari ini. Saya nak qualify dulu, tidak ada mengena sama sekali dengan keputusan pada buat. Okay. Yang pertama, saya baru saja selesai menyempurnakan majlis untuk menyerahkan menyempurnakan proses kecantikan pada pengarah istilahnya, ketua pengarah Malaysia Checkpoint and Border Agency, iaitu single border agency yang diumumkan oleh Perdana Menteri masa sidang bajet, dilulukan di Kabinet, agensi pelaksana KDN. Jadi menjelmakannya sebagai satu agensi yang disimulakan dengan pelantikan seorang ketua pengarah, dan itu adalah Dato' Azani. Sekarang adalah pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dari pasukan polis Darjah Malaysia. Tugas dia adalah pertama untuk menyegerakan pembikinan rang undang-undang ke arah menjelmakan entiti MCBA, Malaysian Checkpoint and Border Agency. Dan dijangkakan jika semuanya berjalan lancar dengan kerjasama beberapa negara, kita jangka pada persidangan Mac sasaran kita untuk kita bentangkan bagi tujuan perusahaan. Bermula daripada situ nanti akan diteruskan dengan program-program koordinasi yang lain dengan agensi-agensi yang terlibat. Kenapa Dato' Azani? Pertama, beliau seorang yang sangat senior dan kaya dengan pengalaman. Yang kedua, dia juga ada legasi dalam penubuhan Eskom waktu Lahad Datu tempoh hari, membawa kepada penubuhan entiti baru iaitu Eskom bagi mengawal keselamatan di Eastern Sabah. Jadi dengan sekarang pengalaman dia mengapalai bahagian yang penting dalam pasukan polis dengan kekuatan anggota lebih 20,000 orang, iaitu keselamatan dalam negeri, ketenteraman awam. Kita perlukan satu individu yang punya commanding skill yang tinggi, dan hari ini kita sempurnakan pelantikan beliau. Yang kedua, tadi dalam Kitab Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan jawatankuasa pengurusan pekerja asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenalkan pada Mac tahun lepas. Itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kita setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang mendaftar. Apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, Kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan. Dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity saja. Sebelum ini semua manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini dia letak di bawah Kawaselia Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Kabinet memperhatikan tempoh memproses pemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan, kota dibuka semula. Sekarang tak, kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan. Itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui. Maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari.
dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Ya. Baik. Keputusan seterusnya yang disetujui diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet setujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Section 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Section 15.1C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebatkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan pemutaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan sure supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. 3 negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara itu. Jadi Kabinet bersetuju dengan syarat jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya, jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatankuasa bersama Pengurusan Pekerja Asing KDN dan Sumber Manusia. Perkara yang ketiga adalah tentang payung yang pada awal Januari, 8 Januari tersilap saya, pihak polis telah membuat tangkapan dan pihak polis menyerahkan kepada immigration kerana payung pasportnya telah dibatalkan, sekaligus ianya akan masuk di bawah bidang proses immigration. Untuk payung ditempatkan di depo immigration, ada proses yang perlu dibuat. Yang pertama, immigration kena memaklumkan kepada beliau bahawa beliau akan ditahan di depo immigration. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai prosedur juga, payung akan diberitahu bahawa dia adalah pemegang PAS MM2H. Tetapi apabila pasport dibatalkan, maka PAS MM2H tidak lagi boleh buka puasa. Jadi immigration maklumkan kepada payung bahawa PAS MM2H juga dibatalkan. Untuk dia ditempatkan di depo immigration, kita tahu depo immigration dalam penempatan sementara sehingga proses penghantaran pulang dibuat. Jadi payung juga diberitahu mengikut immigration bahawa dia berada di situ adalah untuk tujuan dia dihantar pulang. Namun, saya nak sebut, Jabatan Imigresen juga terikat dengan keputusan mahkamah. Oleh kerana payung terhadap tangkapan yang dibuat, dia telah melalui perbuatan membawa kes itu ke mahkamah. Kes itu akan didengar pada 5 April dan hari ini adalah pengurusan kesnya. Dan saya telah menghubungi peguam payung memaklumkan bahawa pertama, Jabatan Imigresen akan patuh, akur, menghormati proses mahkamah
Bermaksud sehingga mahkamah membuat keputusan tentang status payung, Jabatan Imigresen tidak akan menghantar payung pulang. Jadi perlu dijelaskan. Sebab ada setengah media melaporkan setelah ditandatangan kita akan hantar balik, tak hormat dengan keputusan mahkamah, contempt of court, useless minister. Come on lah, biarlah berlaku adil kepada kita. Ya, pada mula dia ditangkap, keadaan kesihatannya tak begitu baik. Jadi saya mengarahkan ketua pengarah imigresen, keluarkan dia daripada lokal, letak dia di depo Semenyih yang lebih kondusif, lebih lapang, dengan penjagaan lebih baik. Alhamdulillah. Media juga ada melaporkan. Saya ucap terima kasih Mr. Kini bagi minat yang tinggi. Laporkan Qayyum tak tahu di mana berada. Tak betul. Isterinya dibenarkan melawat. Kalau isteri dibenarkan melawat, tentulah dia ada lagi. Jadi insert kenyataan bahawa keberadaannya tak pasti, uncertain. Jadi saya rasa ralat sikit lah. Ya. Isterinya dibenarkan melawat. Hari ini peguamnya dibenarkan melawat. Melawat siapa? Melawat Qayyum. Kalau dibenarkan melawat Qayyum, mana Qayyum ada lagi di sini. Kalau ada lagi di sini, tak timbul soal uncertainties. Jadi saya kata kena saya sebut perkara itu. Saya sendiri menghubungi peguam Qayyum tadi, pagi lagi ya, untuk mengesahkan dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya. Jadi soal immigration, menghormati ataupun melakukan contempt of court kerana order buat sebagainya, saya nak jelaskan itu proses. Ya, bila kita bawa dia ke depo, kita kena bagi tahu dia apa tujuan. Jadi untuk detain dia, kita kena bagi tahu tujuan detain tu, to remove, kita kena bagi tahu. Tapi tertakluk kepada keputusan mahkamah, kita terikat. Jadi kita tak hantar balik sehingga mahkamah membuat keputusan. Itu proses ya. Jadi saya tak mau ulas yang lain lah. Suara punya kritik dan sebagainya itu kerja dia. Saya akan juga lakukan kerja saya. So 3 perkara untuk menu yang saya hidangkan kepada kalian. Bukan marah, tinggi sikit. Silakan kalau ada soalan. Datuk, pasal MOU kan, kenapa nak review balik MOU ni semua? MOU dengan sebuah negara. MOU ni satu persefahaman, perjanjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh 4 perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan. Jadi, berasas pada 4 prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tandatangani, apakah butirannya itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapainya 4 perkara. Itu tujuannya. So, dengan 15 negara ni, kita akan utamakan 3 dulu. Sebab dia 3 ni menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu 4 tadi itu, maka kita akan batalkan. Tapi pada prinsipnya, Jamaah Menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara semua. So negara-negara ini ada timbulkan, kita akan notify lah. Itu keputusan sebelah kita dan kita akan notify mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh unilateral. Sebelah sini, Datuk Sri, bila akan mengumumkan nanti kan 2 lagi ahli IPCC sebab setakat ni ada 5 orang. Yang 5 sekarang ni mereka dah boleh bergerak. Kita akan penuhi bila masa yang sesuai nanti. Dan adakah ahli ni akan dilantik daripada CSO sebab ada cadangan yang CSO mungkin ahli ni disertai dalam IPCC ni? Sekarang pun saya masih melakukan proses headhunting. Saya menerima beberapa nama cadangan. Dari itu saya akan meneliti dengan sekretariat. Saya akan bincang semuanya sebelum mengumumkan. Jadi the bottom line adalah 5 dah boleh memulakan tugas. Jadi sampai masanya kita akan lengkapkan kota pelantikan. Datuk Seri, what's the process like untuk bawa balik Nazir Lip dengan Farid Amin di Guantanamo Bay, Datuk Seri? Is there any kita mengikuti dengan dekat proses mahkamah di Guantanamo Bay, mahkamah tentera. Hakim belum lagi membuat apa-apa keputusan. Okey. Jadi sehingga keputusan itu dibuat dan kita akan mengambil tindakan atau menetapkan pendirian kita yang seterusnya. Okay. Sesuatu yang mention tentang pembukaan data dilanjutkan, jadi ada deadline tak akan sampai bila? Itu administratif yang akan kita umumkan. Tapi prinsip di peringkat kabinet kita biasanya perlukan persetujuan kalau kita cadang untuk meneruskan pembekuan. Peringkat kabinet diperlukan. Tapi dari segi
tarikh dan sebagainya, biasanya kita akan berunding bersama dengan PSN sebab dia akan bersifat administratif dan kita akan war-warkan pada stakeholders. Okay. So for now, there's no change. Ya, polisi kita adalah meneruskan pembekuan kota. Okay. Last question. Tara? Berkenaan dengan dimaklumkan seperti tak selalu, tapi bukan kabinetnya bilang kuasa untuk buat pada board ni seperti dalam perlembagaan kan, dia stated clearly di bawah jurisdiction siapa, keanggotaannya bagaimana. Jadi kita bincang, tapi kita faham bahawa ini di bawah jurisdiction pada board tersebut. Okay. Tapi akan umum siapa Saya tak sebenarnya? tahu. Oleh kerana bukan jurisdiction kita, saya tak boleh jawab. Siapa sebenarnya yang ada kuasa untuk umum? Alright. Thank you. Saya tak boleh cakap begitu pada board lah memang. Okay. Okay. Dia tak ada lah. Terima kasih.